Okey, alhamdulillah dapat kita tayangkan apa nama video-video yang kata sebagai sokongan kepada apa yang telah yang ingin saya sampaikan melalui dua topik tadi. Pertama, kita tengok tadi tangan panah tangan sejuk, memang tak ada istilah tangan panah tangan sejuk, yang ada adalah teknik. Teknik apa? Teknik menanam, teknik membiak, teknik mengawal, teknik memberikan menuai hasil, teknik. Okey, teknik menjaga. Kalau tuan-tuan nak lagi topik yang menarik, tuan-tuan boleh bincang dengan pihak Uniza, dengan moderator Cik Rifki, supaya dia dengan kawan-kawan dia daripada warga Uniza dapat lagi menghasilkan volume 2, volume seterusnya untuk sesi kali ini. Kami ada banyak topik sebenarnya. Pelbagai topik yang boleh dikongsikan dengan warga-warga Uniza, dengan siapa juga yang menonton dalam segmen kali ini. Okey. Kita teruskan dengan aktiviti seperti berkongsian ilmu melalui pertanian dalam zaman pandemik COVID-19 ini. Selain daripada menjadi menjana pendapatan, dia juga boleh menjadi terapi yang baik. Okay, pelbagai topik. Tuan-tuan komen dekat ruangan ni, dekat kami perlukan lagi topik. Jadi nanti Cik Rifki sebagai moderator, dia akan linkkan dengan sahabat-sahabat mereka untuk melaksanakan pelbagai lagi aktiviti forum sebegini dalam bidang pertanian. Kita berjemput ramai lagi pakar-pakar dalam bidang bunga, bidang rambutan, bidang buah-buahan, bidang sayuran, bidang tengah bandar. Okay, insyaAllah. So, yang video kedua pula adalah mengenai waste to wealth. Sistem tanaman bahan dapur, kita jangan buang, kita berjadikan sebagai sumber pendapatan kita. Selain daripada dapat memelihara dalam kita, dia juga dapat menjana pendapatan pada kita. Dan juga yang ketiga adalah jom kita tanam pokok. Pokok-pokok asas yang penting yang kena ada kat rumah kita. Asas macam saya, bagi saya asas saya itulah 5 purut, daun pandan, kunyit, kari, kesum, kucai, 5 kasturi dan 5 nipis. Ini yang saya perlukan dalam masakan yang biasa saya masak seharian. Okey, yang lain itu pulang pada anda. Okey, at least anda dapat mengurangkan kos untuk membeli dan anda dapat menjimatkan membeli daripada menjimatkan tabung anda. Dan kalau anda tanam sendiri, sekali lagi saya cakap jangan lupa, ini tabung edible. Okey, tengok duit kat sini, ini semua daripada hasil pada edible saya ni, daun siling, duit kertas. Okey, petik, kita buat sendiri, kita makan. Macam umpama kalau you all lah, kalau kita lah kan, kita kalau hantar basuh kereta kat kedai RM10-12 dalam tangan, kita kena bayar. Once kita basuh kereta kat rumah, kita letak RM10 kat rumah kita tu. Itu saja. Nampak hasilnya. Okay. So, saya depankan Cik Rifki, kita ada sesi soal jawab kepada pihak tuan. Ada apa-apa tak yang soalan yang saya boleh cuba jawab? Kita boleh cuba kongsi. Okay. Sekejap ni, saya ambil soalan pada komen dulu. Okay. So, buat Okey, soalan pertama daripada Syirul Al-Ayubi. Nak tanya, untuk pokok bidara selain digunakan untuk perubatan Islam, apakah kegunaan lain? Ada. Pokok selain pada kegunaan perubatan Islam, dia ada juga kegunaan sebagai untuk minuman, untuk makanan, untuk perubatan lain lah. Dia ada kait dengan antioksidan. Okey, saya hanya mampu cakap pokok-pokok ni yang saya cakap tadi, dia memang ada sinonim lah dengan pokok, macam tadi kan, pokok-pokok yang bidara tu dia macam sinonim dengan agama Islam. Okey, masyarakat Muslim memang sinonim untuk orang kata mengalahkan mistik-mistik kan, insya-Allah. Okey, tapi dia juga ada fungsi-fungsi lain untuk memberikan ketenangan, antioksidan, banyak pada lebih pada antioksidan. Okey, antioksidan untuk mengatasi masalah-masalah macam penghadaman dan pelbagai lah. Okey, dia banyak sebenarnya untuk masalah kesihatan, macam masalah penghadaman, macam itulah. Memanglah orang kata sinonim. Tadi Cik Syirul Al-Ayubi ni memang kata sinonim kepada tanaman-tanaman yang pada Muslim. Untuk orang Muslim biasanya untuk mengalaukan jin kan, makhluk-makhluk halus. Tapi dia ada banyak fungsi juga lah. Macam pokok nim lah, pokok nim atau pokok semambu kan. Memang kaum India memang perlu ada. Bagi dia itu satu pokok yang mesti ada dekat rumah. Kawan-kawan pun cakap macam itu. Mesti ada dekat rumah dia. Tapi kita juga orang as a Muslim, antarbangsa-bangsa boleh guna untuk perubatan lain, betul tak? Untuk sakit kulit, untuk demam campak, membaki, kan? Ada juga daun nim yang digunakan dalam kosmetik. Sebagai bahan, tapi yang sebagai kosmetik tu cuma kita kena refer lah kalau kita nak makan kan. Itulah maksudnya, fungsi dia.
fungsi etnobotanik. Macam biasa nak relatekan dengan daun sirih. Daun sirih lagilah Melayu, India. Memang ada apply, memang ada guna. Tapi Melayu guna untuk apa? India guna untuk apa? Macam itulah kan. Okay, saya harap dapat membantu cik ni. So nanti jangan lupa tuan-tuan boleh tanya saya punya pendapat saya, tuan-tuan boleh tanya dengan saya punya minta pandangan daripada pihak urus setia. Kalau nak dapatkan saya punya email ke, contact number ke, boleh contact at any time. So ada soalan lain tak? Soalan kedua daripada Muhammad Zawawi. Soalannya, kalau tanam pokok tu dia berbuah tapi daun dia kuning, nak buat macam mana tu? Saya dah letak macam-macam baja dah. Kalau tanam pokok tu dia berbuah tapi daun dia kuning, okey, itu mungkin ada masalah dari segi kekurangan nutrien pada daun dia. Biasanya makan begitulah. Cuma nasihat saya, kalau jangan risau untuk buang pokok daun yang kuning dan mati tu, tak apa. Okey, buang aja. So baja 2 kali tu macam letak macam baja dah. Okey, saya faham. Okey, cuma kalau tak letak macam baja tu mungkin kita tak baja tu dari segi kuantiti yang berlebihan. Mungkin, saya tak kata you buat lah, tapi kemungkinan besar. So jarak antara membaja tu sangat rapat. So kaedah membaja tu mungkin sampai kena pangkal pokok. Okey, cuma lepas ni kita akan buat yang lepas dengar tadi tu, yang secara ringkas tadi, kita cuba buat yang kaedah yang betul. Okey, kaedah yang terkini, kalau kaedah yang detail, tanya dengan Cik Rifki untuk segmen untuk forum seterusnya. Okey, tapi kalau pokok yang kalau tu asalnya daun-daun kering, daun yang penyakit tu, daun kuning tu, kita rasa kita buang. Sebab apa? Dia akan jadi perosak pada rumah pada perosak dan penyakit. Okey. Dia berbuah tapi daun dia kuning. Betul lah tu. Itulah cara dia. Okey. Buang daun. Mungkin masa dia akan stres tapi dia buang aja daun dia. Dia akan tumbuh daun baru insya-Allah. Terima kasih Cik Muhammad Zawawi tu. Tu nama JDT tu. Okey, ni soalan pada Okey, boleh tahan juga soalan dia. Bagus juga saya ni. Sekejap, saya lupa nak snap gambar. Nanti urus setia boleh kita ramai-ramai, kita dapat tengok ke peserta-peserta? Tak dapat tengok tak? Peserta-peserta kursus tak dapat tengok tak? Okey, sekejap. Okey. So nak tanya, apakah cabaran atau halangan yang selalu dihadapi oleh seorang individu yang ingin melaksanakan aktiviti pengamandan? Okey, cabaran atau halangan ni banyak. Pertama dari segi tak ada lokasi. Okey. Itu antara cabaran lah. Ini antara cabaran yang kami lalui lah. Okay, sebab kami bekerja secara berkumpulan kan. Tak ada lokasi untuk nak tanam. Okay, yang kedua ilmu. Dia tak tahu nak ke mana nak jumpa. Dan ketiga modal. Yang keempat lebih kata pemasaran. Okay, itu antaranya lah. Okay, dia banyak lagi. Okay, yang biasa lah lokasi. Dia tak ada lokasi. Okay, kadang dia tak ada lokasi, dia kena menyewa. Okay, menyewa tempat. Cubalah cari sebaik mungkin kawasan-kawasan yang berpotensi, bertanya dengan pihak berkuasa tempatan, kawasan berpotensi untuk dia majukan. Buatlah proposal dengan sebaik mungkin untuk apa tujuan dia. Okey, yang kedua pula dari segi ilmu. Jangan risau. Ilmu sekarang ni kita boleh jumpa dengan pergi ke pejabat pertanian berdekatan dengan negeri Cik Zahin. Okey, pergi tanya dia, tanyalah ilmu apa yang you nak. Dulu memang Jabatan Tanian memang ada mengajukan kursus-kursus setiap pejabat pertanian daerah, seluruh Jabatan Tanian di seluruh negeri, seluruh negara memang akan ada kursus-kursus secara fizikal. Tapi itu sebelum pandemik berlaku. Zaman pandemik kebanyakannya kursus-kursus dilakukan secara online, secara norma-norma baru. Pergi dekat Facebook Pejabat Pertanian Daerah, contohnya Pejabat Pertanian Daerah Kelang, Pejabat Pertanian Daerah Gombak, Pejabat Pertanian Daerah Ulu Selangor. Pergi kat Facebook dia, biasanya dia akan keluarkan jadual-jadual khusus. Pergilah belajar, khusus secara percuma sahaja untuk belajar ilmu. Ini antara cabaran betul. You nak tanam pokok tapi tak tahu nak tanam pokok macam mana. Ini secabaran. Halangan pada you. Okay, so dapatkan. Dan yang ketiga adalah untuk orang kata modal. Modal tu biasanya memang Jabatan Tanian permulaan ni kita akan bagi modal. Yang Tanian biasanya yang paling mahal yang kita pernah bagi, yang kita boleh bagi adalah yang paling mahal adalah khidmat nasihat teknikal. Itu. Dan kalau you dah perform, kita akan bagikan, dah ada potensi, kita akan bagikan insentif-insentif yang ada. Okay, itu biasanya aktiviti-aktiviti dalam melaksanakan pengamandan. Dan yang tadi saya nak refer balik pasal lokasi. Lokasi tu kena tengok bersesuaian. Okay. Bagi saya kalau lokasi tu you nak tanam kat sebelah KLCC pun tak ada masalah. Janji dalam suasana yang betul, yang cantik dan dengan kata tidak merosakkan kawasan sekeliling. Itu antara cabaran-cabaran dia.
Okey. Pemasaran kita yang mampu, memang kita galakkan you all sendiri mencari pemasaran sendiri. Tapi kita akan cuba bantu menchannelkan pada agensi yang terlibat dalam pemasaran. Contohnya Fama lah. Dan juga lembaga pertubuhan peradang, PPK. Itulah Jabat Pertubuhan Peradang Kawasan, itulah. Okey, Pertubuhan Peradang Kawasan. Okey, so kita itu antara halangan, cabaran-cabaran atau halangan yang biasa dihadapi. Tapi antara semua ni yang paling besar adalah kadang-kadang dia ada tanah, dia ada modal tapi tak ada ilmu. Ilmu tu sangat penting. Boleh dapati di mana-mana. Pergilah pejabat dengan berdekatan. Di Putrajaya ada, di Selangor ada, di Puchong ada, di Johor ada, di Sabah ada, di Sarawak, di Labuan pun ada. Seluruh Malaysia, pergilah berhubung dengan pejabat dengan berdekatan. InsyaAllah kami akan membantu anda. Anda keutamaan kami. Itu moto kita. Moto kita. Right? Terima kasih Cik Zain Azhar kerana bertanya soalan ni. Okey, saya nak tanya macam mana cara tanam pokok cendawan. Pokok cendawan. Cendawan dia bukan nama pokok, dia panggil tanaman. Okey, cendawan apa nak tanam? Cendawan tiram kelabu? Cendawan butang? Biasa dekat. Biasa jual tu cendawan apa? Biasa dekat Malaysia ni yang biasa usahawan kita galakkan adalah cendawan tiram kelabu. Tapi kat Malaysia ada juga cendawan-cendawan yang besar. Cendawan-cendawan seperti cendawan butang, cendawan shiitake. Tapi yang usahawan yang kita jawab tanya pergiatkan adalah cendawan tiram kelabu ataupun tiram putih. Cendawan tiram kelabu ni proses dia banyak. Mula dia menghasilkan benih cendawan, lepas tu kita suntik benih tu dekat bongkah khas daripada abut kayu, lepas tu kita letak dekat rumah cendawan. Dia akan keluar cendawan setelah beberapa hari yang disyorkan. Dia akan keluar cendawan tu, dan kita potong cendawan tu, kita packing, kita pasarkan. Itu saja, sangat mudah. So industri cendawan merupakan salah satu industri yang bagus untuk diketengahkan. Kami di Pertanian Bandar pun cuba mempelbagaikan jenis tanaman, jenis perusahaan. Contohnya kalau kebun komuniti tak semestinya ada tanaman seperti sayur-sayuran, herba, tapi akan datang kami cuba buat kebun komuniti tu dia ada tanaman sayur-sayuran, dia ada tanaman herba, dia ada perusahaan cendawan, dia ada penternakan lebah kelulut. Nampak? Kita cuba diversifykan di kebun komuniti kita. Okay? Right. Next. Okay. Pokok bawang ni mencabar Puan Nur Adriana Najwa ni. Pokok bawang ni biasanya memang sangat mencabar sebab apa? Dia bukan mudah untuk ditanam kat kawasan lowland. Okay. Dan kebanyakannya pokok bawang ni dia tanam dekat kawasan atas, highland ataupun juga kawasan-kawasan yang iklim yang sederhana lah. So saya sendiri pun memang tanam bawang pun memang agak tak menjadi jugalah daun bawang. Biasa kita akan ambil daun je untuk masak. Okay. So dia kena tengok keadaan persekitaran cuaca kita dan kesesuaian media tanaman yang digunakan tanaman bawang. Saya tahu memang ada banyak viral, tapi viral tu kat negara mana. Okay. So kat kawasan mana. Dia tak mention pun kawasan saya buat dia kawasan highland, kawasan tinggi. Tahu tu buat bawang. Okay. Tapi tak apa, itu tak salah bertanya. Okay. Terima kasih. Okey, saya ada soalan daripada saya. Okey, Cik Moderator pada soalan. Terharu saya. Soalan pertama. Okey. Pertanian ni, macam mana pertanian membantu masyarakat untuk mendapatkan pendapatan harian diorang? Okey, pertanian boleh membantu kehidupan masyarakat dalam menyenang pendapatan. Sangat besar. Pertanian kita tahu ada pertanian berskala besar dan pertanian berskala kecil. Pertanian berskala kecil kita mula dekat rumah kita. Okey, you tanam pokok-pokok kat rumah you buat macam saya tadi. Okay, you petik, you jual dengan diri you sendiri. Ataupun you jual dekat komuniti you. Ada kalau you tak kisah, you sedekahkan. Itu berskala kecil. Berskala besar merupakan kawasan yang besar. Okey, you tanam tanaman yang you rasa potensi yang sangat ada demand di kawasan you. Dan selepas mendapat bimbingan darjat yang penting, you dapat bimbingan darjat pertanian. Jangan malu hubungi kami. Apa yang saya dapat kadang-kadang, saya tanya, macam pengalaman saya lah, didatangi oleh pelbagai usahawan-usahawan, pelbagai individu. Saya tanya, Cik, saya ada masalah dengan tanaman saya. Okey, kenapa? Masalah dari segi pemasaran. Okey, saya nak tanya dengan you. You dah refer darjat pertanian? Dia kata belum. Okey, why not? Lepas ni you balik, you jumpa dengan darjat pertanian berdekatan. Dia akan boleh bantu. Kadang-kadang kami tak tahu you ada perusahaan. Cuba bincang dengan pertanian, dia akan boleh bantu nasihat dari segi bimbingan teknikal.
mengenai kaedah untuk mengatasi masalah tersebut lah. Okay. So berskala besar ni memang kena berhubungan dengan tanian untuk mendekat iman nasihat. Okay. So yang ketiga, you punya perancangan untuk memastikan produk-produk you terjual. Jadi aktiviti pertanian ni memang merupakan salah satu enjin yang penting kepada ekonomi negara. Okay. So, dengan pelibatan warga-warga tani, dan yang paling penting adalah penglibatan insan-insan macam moderator kita, Cik Rifki yang baru berumur 18 tahun. Okay. Penglibatan generasi muda sangat penting. Sebab apa? Sekarang kalau tahu pertanian ni bukan sekadar konvensional, bukan sekadar macam dulu lagi dah. Pertanian sekarang dah moden. Dengan memegang gadget, you boleh kontrol satu ladang. Menggunakan mesin untuk pembajaan, you menggunakan drone untuk mengawal segala rosak, dan you juga boleh menggunakan mesin aplikasi untuk mengenuai tanaman. So generasi-generasi muda memang kita perlukan. So sekarang halangan paling besar adalah penglibatan petani-petani di kalangan generasi-generasi muda. So saya menyeru kepada rakan-rakan saya yang mendengar pada hari ini, iaitu warga-warga Uniza, kampus Pembadak, dan juga generasi-generasi muda yang mendengar kita punya forum kali ini. InsyaAllah pertanian sangat menguntungkan. Pertanian merupakan satu aktiviti yang sihat, dan pertanian merupakan satu aktiviti yang boleh menjana pendapatan. So jomlah kita bercocok tanam. Tak kisahlah anda background apa. Background pilot ke, background arkitek ke, background landscape arkitek ke, background pemprosesan tanaman ke, biotek ke, pertanian, dia tak kira your background apa. Yang penting minat. Sebab kebanyakannya usahawan-usahawan bimbingan saya sendiri, usahawan bimbingan pertanian semua background tak ada kena-mena dengan pertanian. Ada yang lawyer, ada yang arkitek, ada yang accountant, ada yang bekas atlet negara, ada yang bekas artis-artis yang terkenal, berkecimpung dalam bidang pertanian. InsyaAllah. Salah satunya kita punya akaun pertanian, Datuk Rosyam Noor. Semua orang tahu dia seorang artis yang terkenal, pengarah, dan dia juga seorang usahawan tani yang berjaya, yang telah diberi bimbingan dan dorongan. Okay, itu menjadi ikon. So isu dia sekarang ni adalah dalam bidang pertanian, ketandusan generasi muda. So saya berharap dengan forum ini dapat menarik minat. Okay, tapi nak mulakan perusahaan pertanian, pergi dekat pejabat pertanian daerah yang berdekatan. Dapatkan segala ilmu. Tadi saya dah share kan, betul-betul kan. Okay, insyaAllah. Ada lagi soalan Cik Rifki? Ni soalan terakhir. Jadi untuk menjadi usahawan dalam pertanian ni, Tuan Adli cadangkan untuk usahawan ni buat tanaman apa? Apa dia? Usahawan apa? Dalam pertanian ni. Okey. Tanaman yang perlu diorang buat. Maksudnya okey. Faham. Yang ada permintaan yang tinggi lah, katakanlah. Gitu. Okey, tak apa. Setiap pertanian, setiap tanaman ada permintaannya tersendiri. Cuma nasihat saya kepada golongan-golongan yang baru nak mula ni, pada insan-insan yang baru nak mula ni, dapatkan ilmu sekali lagi dan mulakan dengan tanaman yang paling mudah. Yo jangan risau, tanam kangkung siapa nak beli? Jangan risau. Setiap tanaman ada. So mulakan dengan tanaman-tanaman yang paling mudah seperti tanaman kangkung, tanaman sayur-sayuran, bayan-bayan. Sebab apa? Sambil kita buat tanaman yang mudah ditanam tu, kita akan memberikan motivasi kepada kita untuk lebih lagi mendalami ilmu pertanian. Kita dah faham, kita nak ajak tanaman-tanaman lain. Okey, banyak tanaman-tanaman seperti macam tanaman jagung. Okey, contoh tanaman jagung. Ada usahawan tanaman jagung. Ada saya baru-baru ni Jabatan Pertanian telah memberikan bimbingan kepada usahawan-usahawan tanaman nanas, ada usahawan-usahawan tanaman daun pandan. Di Kuala Selangor ada satu usahawan tu nama dia Encik Fendi, kalau dia dengar kan. Dia buat daun pandan saja. Ada usahawan-usahawan yang tanam jagung, contoh jagung tadi kan. Jagung satu pokok dia akan mengeluarkan 2 ataupun 3, membiarkan 2 ataupun 3 tongkol jagung manis. Okey. So dengan tanaman jagung dia dapat jagung manis satu, tongkol jagung, dan dia memotong dia lepas harvest tu dia potong pokok jagung tu, dia racik-racik dijadikan sebagai makanan untuk ternakan lembu. Nampak tak? Satu pokok 2-3 bisnes kita boleh buat. Dia yang paling penting adalah macam mana you nak buat marketing. Macam mana you nak pastikan. Kadang-kadang macam saya cakap tadi lah. Ada syarikat OEM, ada call saya. Dia tanya macam mana saya mendapatkan bahan-bahan tanaman yang banyak seperti 5 purut, 5 kasuri. So saya channelkan kepada pertanian daerah, pejabat pertanian daerah. Kalau dia kata tak ada, kita akan cuba cakap, okey, Cik Rifki, saya rasa Cik Rifki ada tanah, Cik Rifki tanam pokok 5 purut. Selain pada boleh makan bla-bla, Cik Rifki belajar pada syarikat OEM company. Dan kita meshkan OEM company dengan Cik Rifki. Jadi Cik Rifki tak risau, setiap apa yang aku tanam, aku dapat jual. Macam gitulah. Okey, yang paling penting,
Kita jangan kata, oh aku nak tanam ni kan tak ada sambutan. Oh aku nak tanam tak ada sambutan. Kadang-kadang kalau pokok itu ada sambutan pun, strategi marketingnya tak betul pun tak boleh juga. Kan, you kata, Malaysia kata, okay kita kekurangan tanaman A. Oh, Cik Rifki pun esok tu tanam tanaman A. Tapi lah tanaman Cik Rifki tak tahu nak promosikan macam mana, tak tahu nak marketkan macam mana, tak tahu nak menjual macam mana pun tak guna juga. Kan? Tanaman A you pun tak terhasil juga. Macam itu. Dia banyak elemen-elemen. Okay, selain pada jenis tanaman, you kena ada elemen ilmu, teknikal dan you kena ada elemen-elemen pemasaran. Okay, sekali lagi saya pesan, janganlah lupa, janganlah malu, singgahlah ke pejabat pertanian daerah berdekatan untuk mendapatkan imat-imat nasihat teknikal daripada kami. InsyaAllah kami boleh bantu. Anda kami utamakan. InsyaAllah. Okey, soalan last ni daripada Faisi kami. Daripada? Soalan last ni pada Faisi kami. Siapa nama Faisi tu? Apa khabar? Tak pernah jumpa pun kita. Sekejap, saya add dia. Okey, tak apa saja. Okey, apa Faisi dia? Soalan dia. Assalamualaikum. Apa khabar tuan? Apa khabar tuan? Oh, ni Faisinya. Kita pernah kenal ke? UPM juga ke? Ya. Oh. Itu ya saya nak mencelah je, nak ucap terima kasih lah. Saya mengajar di Uniza sekarang ni. Apa khabar saya tuan? lah Ni kawan Cik Halimi ya? Ya. Nama saya pun Helmi juga, lebih kurang nama dia. Nama kau Helmi juga. Cik Halimi tahu ke you Faisi you ni? Dah saya ambil gambar. Oh, kita selfie sekejap. Okey. Okey tuan, ni apa cerita? Kita Xiao Irene, Suraiti Arsri, itu semua saya kenal pun tu. Cik Faiz. Yalah. Apa khabar? Saya just nak student ni, pelajar-pelajar ni clear sikit lah. Ini baguslah pada dah. Terima kasih banyak lah. Cuma saya nak dia clear sikit apa istilah-istilah ni. Terutamanya pertanian bandar tu. Ada yang sebut pertanian bandar, ada yang sebut kebun bandar. Ada yang sebut sekarang ni UPM pula tengah perkenalkan apa kebun laman pula. Ya, betul. Okey, terima kasih. So, minta penjelasan yang tu. Okey, so actually bahasa besar dia adalah pertanian bandar. Okey, pertanian bandar ni it can be laman bandar. Okey, konsep dia urban farming ataupun urban agriculture. Kalau sebut pertanian bandar dia sangat luas. Tapi ada juga orang panggil laman bandar. Ada juga orang panggil laman herba. Ada juga orang panggil laman sayuran. Ada juga orang panggil laman kebun. Itu tak ada masalah. Kebun dapur pun ada. Kebun dapur pun ada. As long as mereka melaksanakan aktiviti tu di bandar. Okey. Macam kami pernah buat kebun aktiviti tanah bandar di Kuala Perlis dan kebun kami namakan Laman Laksa Perlis. Jadi bila kami cakap okey, Cik Adli ada satu laman herba. Dia melaksanakan aktiviti laman herba tu di bandar. Itu kira-kira kami bagian tanah bandar. Kami akan pergi. Okey, kami akan tengok macam mana, bagi nasihat, bagi sokongan, kan. Contohnya Cik Adli, saya ada satu program, saya ada satu kawasan di tanah laman herba di pinggir kampung, pinggir bandar. Bukan tanah bandar tak boleh pergi, tapi kami boleh mengajak kepada agensi pejabat-pejabat untuk join. Tapi di tanah bandar sendiri dia ada insentif, ada bantuan khas untuk aktiviti pertanian di bandar. Itu. Jadi nama tu Cik tengah risau. Cik ni kalau kita nak bagi kita nak bagi dia orang jelas sikit tentang istilah-istilah tu. Sebab ada setengahnya ada setengahnya orang kampung duduk kan. Dia duduk di kampung tapi dia tak ada tanah. So konsep yang dia menanam keliling rumah tu konsep pertanian bandar lah kan. Konsep tanah bandar. Sebab kawasan yang sempit, kawasan yang terhad, itulah supaya dia jelas sikit lah. Cuma dari segi insentif untuk tanah bandar tu mungkin dia tak dapat lah. Tapi dari segi insentif lain tu untuk projek pertanian tu dia akan dapat. Sebab tu kami di bahagian tanah bandar ni kami tengah set up satu section untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya
untuk segmen IAT. Jadi bolehlah dilaksanakan. Okey, jadi untuk kawasan di pinggir bandar tu jangan risau. Bukan saya pertahanan bandar saya tak nak pergi. Boleh. Tapi skop bantuan dia tak dalam segmen pertahanan bandar. Pertahanan bandar mesti di bandar. Okey. Kenapa? Jadi skop di luar bandar tu ada skop insentif lain. Alright? Okey. YouTube so, mana tu? tahu YouTube saya channel. YouTube saya tengah dalam proses nak buat lah, insyaAllah. Cuma saya sekarang ni hanya tumpang kepada bukan tumpang, diberi kebenaran oleh, kalau saya sendiri kan, untuk segmen sembang-sembang ni, you cari sembang laman YouTube sembang laman Impiana. You tag je YouTube sembang laman Impiana. Itu antara kerjasama antara Impiana dengan Jabatan Tanian. Saya hari ni pun ada segmen ni, saya cerita pasal bunga-bungaan rasmi negara ASEAN. Itu lebih pada elemen Impiana tu majalah syarikat majalah. Impiana tu majalah. Sembang laman Impiana, majalah Impiana. Dia ada kerjasama antara Jabatan Tanian dengan Impiana. Kami ada strategic partner. Saya ada sharekan YouTube dekat tuan-tuan punya student ni, Cik Rifki dengan Cik Auni. Saya ada share link dia. Boleh explore. Sebab salah satu apa yang saya redahkan dengan pelajar ni adalah YouTube ni antara salah satu pendapatan barulah. Kalau siapa yang berminat pertanian, dia buat awal daripada projek dia tunjuk ke masyarakat luar. Kadang-kadang itu pun dah satu pendapatan. Kan? Walaupun dia cucuk tanam kecil-kecilan pun dapat juga. Sebab tu saya cakap tadi, dalam tanam bandar, elemen bertani ini bukan sekadar jual anak beding pokok, jual sayuran, jual kompos, tapi khidmat nasihat consultation. Consultation tu luas. Macam bagi consultation, dan kadang-kadang generasi muda ni macam bayar-bayar Cik Rifki ni, diorang punya media sosial lagi power tuan. Diorang post je cerita buat apa. Okey, katakanlah tuan Cik Elmi katakan Rifki ni, saya tengok dekat IG dia post apa benda dah. Tapi dia punya like tu beratus. Nampak tak? Macam saya kan, cerita bukan apa lah, kita dah orang berusia kan. Saya post jom tanam pokok. Nak dapat 20 pun susah views. Jadi Cik Rifki, ini potensi untuk you. Kalau you buat consultation dari segi, okay, mari tanam pokok bersama Rifki. Step 1, step 2, step 3. You akan dapat views yang banyak. Bila you dapat views yang banyak, you akan rasa, you akan kata, okay, siapa nak beli manual? Manual yang saya buat kat Facebook tu kan. Satu manual RM10. Setiap manual akan sumbangkan RM10, akan disumbangkan, setiap RM10 akan kami sumbangkan RM1 kepada tabung kebajikan. Mesti orang beli. Itu pun consultation juga. Tapi Cik Rifki kena ilmu penuh di dada. Jangan suka shock diri kita pada tanam pokok. Buat macam mana? Okey, saya sumber daripada saya jual buku tanam pokok, sumber daripada Jabatan Tanian dan sumber daripada tenaga pengajar saya, Cik Helmi, warga-warga Uniza. Jadi semua-semua tu orang percaya. Sebab apa? Sebab Cik Rifki ni muda. Jadi orang akan tanya, kenapa you jual ni berdasarkan apa? You masih muda lagi. Berbanding dengan kita pula. Kita jual berdasarkan pengalaman kita. Tapi macam mana pun setiap benda tu kita kena ada rujukan. Itu saya cakap tuan. Pertanian ni besar. Kadang-kadang kalau tengok dekat IG kan, dia jual je cara tanam pokok vertikasi, cara tanam cili. Itu memang dah ilmu-ilmu yang dia ada dan digunakan platform media sosial untuk menjana pendapatan dia. InsyaAllah. Yes, betul-betul. Even sekarang TikTok pun dia guna untuk promosi dia punya produk pertanian. So apa TikTok saya je beli daripada info pertanian. Kalau saya buat joget sikit mungkin banyak. So orang-orang muda ni biasa boleh cari alternatif lah. Saya tak ada apa dah tuan, cuma nak berterima kasih atas kesudian ni. Saya rasa sangat jelas. Banyak bahagian di cover saya rasa. Sebab kami tahun ni kami tak boleh bertemu. So saya tak boleh nak tunjuk secara depan-depan. So saya rasa pendedahan ni amat bermakna lah. Itu saja daripada saya juga, saya pun ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Cik Elmi. So kerana saya minta maaf lah sebab apa saya cakap dengan dengan tim dia orang ni. Saya ada juga guideline orang how to do this, how to do that before acara forum ni berlangsung. Dan saya tengok alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Cik Elmi. Tak sangka kalau Cik Rifki cakap awal-awal Cik Elmi ni sahabat saya boleh. Okey, tak apa. So I wait, kalau ada rezeki kita pergi cari, boleh ajukan next forum. Kita akan ada next program, jangan risau. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Tuan Helmi, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Saya merunduk dululah. Okey Tuan, Assalamualaikum. Ya, Cik Rifki. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, saya sudah program kita pada pagi ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para penceramah kita yang sudi berkongsi sedikit tentang ilmu yang dikongsikan pada kita hari ini. Dan terima kasih diucapkan pada hari ini yang setia hingga ke hujung forum kita. Boleh saya sampaikan sepatah dua kata? Silakan. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Uniza Kampus Dungo, Kampus Gombadak. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga seluruh warga Uniza dan juga para guru setia kerana sedia menjemput saya. Sesungguhnya apa yang saya sharekan kat sini adalah berdasarkan pada pengalaman saya, pengalaman tim-tim saya dan pengalaman kami di bahagian Tanah Bandar dalam melaksanakan aktiviti Tanah Bandar. Dan sesungguhnya apa yang kami kongsi ini sebenarnya adalah berdasarkan apa yang telah berlaku di kawasan lapangan kami. Dan sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang tak elok dan yang tak sesuai, yang tak baik itu datang daripada diri saya sendiri. Saya ingin mengucapkan ampun dan maaf, mohon ampun dan maaf jika terdapat salah silap, dan saya ingin membagi kepandangan kepada pihak anda, kepada pihak tuan-tuan semua. Saya rasa program ini patut diteruskan dan untuk pelbagai jenis forum, pelbagai jenis topik yang ada di pertanian. Apa pertanian ni sangat memerlukan generasi muda seperti anda semua. Dan kepada yang bertanya soalan, saya ucapkan terima kasih kerana anda respon. Dan kepada yang menghadiri sesi forum pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir. Dan kerana dia selain pada menyokong forum ni, dia juga menyokong kepada generasi muda ni seperti Cik Rifki, Cik Auni, siapa lagi moderator, siapa lagi urus setia yang terdapat saya mention. Siapa lagi yang urus setia ni? Yang jaga slide tu siapa? Atika, Atira, Afia dan juga Cik Elmi, dan juga urus setia yang menjayakan program forum ini. Dan sesungguhnya Tanah Bandar memang insyaAllah aktiviti pertanian ni dapat membantu menjana pendapatan dan dapat aktiviti pertanian juga dapat memberikan terapi yang baik pada diri kita, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi di lain sesi. Silakan, mungkin nak tanya kontak saya, boleh tanya dengan pihak moderator dan email kan apa sebenarnya detail. Okay, back to you Cik Rifki. Okay, segala bahan rujukan pada hari ini kita akan kongsikan di grup Telegram yang anda telah join melalui link di Google Form. Jadi apa-apa anda boleh rujuk di situ. Selepas ini akan berlangsung pertandingan kuis di platform Google Form bagi program pada pagi ini, slot kedua, dan kita akan berehat sehingga jam 2:30 petang. Diingatkan agar para hadirin supaya menghadiri majlis penutup pada hari ini yang akan bermula jam 3 hingga 5 petang.